wa'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima. Wa rizqan halalan thayyibah, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pada malam ini kita bertemu di surau kita ini untuk kita kuliah maghrib seperti yang telah kita jadualkan. Mudah-mudahan kuliah maghrib kita pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dalam kuliah kita yang lepas, kita ada baca satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang kita baca itu daripada seorang sahabat yang bernama Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Cerita Usamah bin Zaid adalah berkait dia dilantik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk pergi berperang. Dalam masa dia nak berperang tu, sampai di satu tempat tu nama Juhainah. Bila sampai di Juhainah, Usamah bin Zaid dan para sahabat mereka masa lakukan serangan tu ada seorang lelaki yang kena tawan. Seorang lelaki yang ada seorang, lepas tu keliling para sahabat kepung dua orang, kepung seorang. Masa kepung tu para sahabat ni nak bunuh lah yang lelaki tadi tu. Masa nak bunuh lelaki tu dalam keadaan ketakutan, dia mengucap syahadah. Dia sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia mengatakan tiada Tuhan melainkan Allah, dan dia menyatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah. Dia mengucap syahadah. Masa dia mengucap syahadah, Usamah bin Zaid tetap bunuh dia. Usamah bin Zaid tetap bunuh dan dia mati. Cuma dia lepas kejadian itu, Usamah bin Zaid ni rasa tak tenang dalam hati dia. Bila dia tak tenang, dia report kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dia report kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tanya soalan. Aqala la ilaha illallah wa qataltahu. Soalan Nabi kepada Usamah bin Zaid, apakah dia telah menyebut la ilaha illallah tetapi kamu tetap membunuhnya? Nabi Muhammad tanya soalan itu, dan Usamah bin Zaid terus sebut, dia kata, ya Rasulullah, qalaha khawfan minas silah. Kata Usamah bin Zaid, hamba Allah tu yang mamat tadi tu, yang kena bunuh tu, dia sebut la ilaha illallah bukan kerana dia nak Islam, tapi dia sebut la ilaha illallah tu sebab dia takut dengan senjata, takut kena bunuh. Jadi dia bukan kerana Islam. Dia menyebut syahadah itu kerana dia takut dengan senjata. Jadi aku bunuh ni sebab dia bukan Islam betul pun mamat ni. Tetapi Nabi SAW ni tanya balik soalan. Soalan Nabi SAW, Nabi SAW tanya, asyaqaqta an qalbihi hatta ta'lama aqalaha amlah. Nabi SAW ni tanya kepada dia, apakah kamu telah kerat bedah dada dia dan kamu tahu apa isi dalam hati dia, apakah hati dia menyebut la ilaha illallah ataupun tidak? Jadi Nabi SAW tanya soalan tu menyebabkan Usamah ni tak pandai nak jawab dah. Tak reti nak jawab macam mana dah. Bila tak reti itu, kata Usamah bin Zaid, yuqarriruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ni bila jumpa dia akan tanya soalan yang sama, hatta tamaitu anni aslamtu yawma izin. Kata Usamah bin Zaid, kan bila Nabi duk tanya, jumpa tanya. Bila selalu duk tanya, kadang-kadang hati kecil aku ni bercakap, harapan aku kalaulah kejadian itu berlaku ketika aku belum masuk Islam lagi. Tapi nak macam mana kejadian itu berlaku setelah dia masuk Islam. Hadis tu yang kita kupas dalam kuliah kita yang lepas menjadi dalil bahawasanya Islam mengajar kepada kita tak boleh nak kufurkan orang tak tahu besar. Kita tak boleh nak tuduh orang tu kafir, kita tak boleh mudah nak tuduh orang tu munafik, kita nak tuduh orang ni sebagai fasik, tak boleh. Lebih-lebih lagi ada hadis Nabi SAW yang lain. Nabi SAW sebut, kata Nabi, lam umar an quba ma fi qulubin nas wala asyqa butunahum. Nabi SAW sebut, aku tidak pernah disuruh untuk pergi kerat dada orang, tengok apa dalam hati orang, dan aku tidak pernah disuruh untuk pergi belah tengok apa yang ada dalam jiwa manusia. Itu kata Nabi SAW. Kita tak tahu apa yang ada dalam hati manusia. Kita nak pergi tuduh kufur, kita nak tuduh orang munafik, kita nak tuduh orang sesat, tak boleh. Tak boleh. Itu bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Lepas tu kalau kita tengok orang jahat, macam mana nak buat? Bila kita tengok orang jahat, sikap kita dakwah. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dan kita selalu dengar ayat ni. Allah Ta'ala kata, ud'u ila sabili rabbika
bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Allah Ta'ala kata jumpa orang jahat ni, orang buat tak betul ni, orang yang tinggal ajaran Allah SWT, sikap kita macam mana? Ajak mereka kepada Islam dengan kebijaksanaan. Lepas tu wal mau'izatil hasanah, pesanan yang baik-baik. Wajadilhum billati hi ahsan, berdebat dengan mereka kalau itu jalan yang paling baik. Itu Islam. Hati manusia bukan kerja kita. Hati manusia kerja Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kata Allah SWT, Allah Ta'ala sahaja lebih mengetahui siapa yang disesatkan daripada jalan Allah, siapa yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita bukan pergi korek hati manusia. Tugas kita bila tengok orang buat tak betul, kita kena amar ma'ruf nahi munkar. Itu kerja kita. Soal hati dia kufur tak kufur, tu semua kerja Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala senaraikan ciri-ciri orang munafik. Allah Ta'ala senaraikan dalam Quran ciri-ciri orang yang kufur. Allah Ta'ala senaraikan dalam Quran ciri-ciri orang sesat. Kenapa Allah Ta'ala senaraikan? Bukan kita baca nak kita tunjuk orang, bukan. Allah Ta'ala senarai tu, kita baca tu, cek diri sendiri. Ni bila tengok ciri-ciri munafik, cuba tanya, agak-agak munafik ni ada ke aku ke tidak? Itu baru betul. Ni kalau ada tunjuk orang, sampai lupa nak tunjuk ke diri sendiri. Sekali kita kata orang tu kafir, kita kata orang tu munafik, kita kata orang sesat. Masa kita tuduh, ni kita ni bergantung atas kepala kita ni kufur. Wala'idzubillah. Tak mau. Kita tak mau macam tu kan. Kita nak macam mana ajaran Nabi Muhammad SAW. Begitu insyaAllah. Yang ni kita dah kuliah dalam kuliah kita yang bulan lepas. Hari ni insyaAllah ana bawa satu hadis Nabi SAW. Hadis ni daripada seorang sahabat nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu cerita, dia kata wakalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifdzi zakat Ramadan. Dia kata bila datang bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti aku ni sebagai orang yang pungut zakat. Bulan Ramadan, lepas tu dalam bulan Ramadan dah start kita boleh kutip zakat fitrah kan. Zakat fitrah yang paling afdal kita bayar pada pagi raya tu, yang paling afdal. Tapi start satu Ramadan tu kita nak bayar zakat fitrah pun dah boleh dah. Jadi start satu Ramadan tu Nabi Muhammad dah lantik amil zakat untuk nak kutip zakat lah. Orang yang dilantik oleh Nabi SAW pada ketika itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Cerita Abu Hurairah, dia kata masa aku kutip zakat sampai waktu malam ni perut lapar. Bila lapar nak makan, fa'atani atin, datang seorang lelaki yang aku tak kenal. Mana tak tahu datang aku jumpa dengan aku, faja'ala yahtur minal ta'am. Dia bukan sekadar datang malam masa dia nak makan tu, dia mari tu dia pergi rebut ni nak rembak kita punya makanan. Ni kita ada makanan duduk dalam kita punya bekal makanan tu, datang dia merebut makanan kita ni. Jadi bila dia merebut tu, kata Abu Hurairah, fa akhadtuhu, aku pun rampas makanan tu daripada dia yang supaya dia tak ambil. Kata Abu Hurairah. Jadi waqultu, dan aku bagi tahulah kepada dia. Ni mamak tu kita tak kenal maknanya nak rembak kita punya makanan ni. Kita pun ambil daripada dia. Bila ambil tu, ni aku ni kata Abu Hurairah, aku bagi tahu kepada mamak. Apa kata Abu Hurairah? Wallahi la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, ni perangai kau macam ni yang kau aku tak kenal ni, datang mencuri makanan aku ni, kau punya perangai macam ni aku akan bawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan cerita ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia Abu Hurairah ukur macam tu, qala inni muhtaj wa alayya 'iyalun wali hajatun syadidah. Kata hamba Allah ni yang tak kenal, yang Abu Hurairah tak kenal ni, dia kata sesungguhnya aku ni orang miskin. Ni aku ni orang miskin. Wa alayya 'iyal, dan aku ni ada ahli keluarga aku. Wali hajatun syadidah, dan aku ni terlalu memerlukan sangat kepada makanan. Ni kata hamba Allah ni. Abu Hurairah ni kita dengar, fa khallaitu anhu fa asbahtu. Jadi aku pun lepas ke dia. Tengok kesian mamak ni kan. Bila rasa kesian, pergi. Ni sahabat Nabi. Sahabat Nabi ni Allah Ta'ala bagi satu perasaan pada diri dia, kesian. Perasaan kesian. Dia bukan sahabat Nabi, Nabi Muhammad pun begitu. Kita baca dalam hadis Nabi SAW, sifat kesian Nabi ni tinggi. Antaranya kalau kita cek dalam hadis, cerita Nabi Muhammad SAW bantu orang miskin, kesian. Cerita dia kuliah macam ni lah, contoh kan. Bombang-bombang duk kuliah, tengah duk kuliah, datang orang miskin, duduk dekat belakang, nampak pakaian tu orang miskin.
dengan pakaian copar campur, nampak seliput, tak berhenti nak pakai, tahu sangat miskin. Nabi Muhammad ni dia tengah mengajar ni, bila tengok orang miskin, dia perasaan dia kesian tu sampai dia terganggu, tak boleh nak mengajar. Nabi Muhammad berhenti mengajar, dia pergi dekat belakang, dia pergi jumpa orang miskin, dia pergi tanya, kenapa jadi macam ni? Yang orang bagi tahu lah, kami orang miskin datang ni, kalau ada siapa nak tolong, tolonglah, contohlah kan. Nabi ni bila tengok orang tu cakap macam tu, Nabi Muhammad naik di atas mimbar, Nabi Muhammad sampaikan ucapan Nabi SAW menggambarkan untuk memberi bantuan kepada orang miskin tu. Tak apalah, cerita pendekkan cerita, sahabat Nabi pun ambil harta bagi pada para sahabat tersebut. Dan Nabi Muhammad seronok macam mana sahabat Nabi boleh bantu orang miskin. Gambarannya macam mana Nabi SAW ni seorang sahabat, macam mana Nabi Muhammad SAW ni seorang Nabi yang dia ni ada satu perasaan yang kesian kepada orang miskin. Itu satu cerita. Kalau kita buka cerita lain ni, semua cerita ni hadis-hadis sahih semua ni. Ada satu cerita, seorang lelaki datang berjumpa dengan Nabi SAW. Dia beritahu kepada Nabi, ya Rasulullah, inni majhud. Ya Rasulullah, aku ni orang miskin. Fa'arsala ila ba'di nisa'ihi faqala walladhi ba'ataka bilhaq ma indi illa ma. Ni orang miskin, dia jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, orang miskin lapar nak makan, tak ada makanan. Nabi kata macam ni, kau pergi kat rumah salah seorang bini aku, pergi minta makanan. Mana tahu kat rumah aku ada makanan. Pergi, bila pergi tu sampai salah seorang rumah isteri Nabi, faqalat, salah seorang isteri Nabi tu kata apa? Dia kata, walladhi ba'ataka bilhaq ma indi illa ma. Dia kata, demi nyawa aku berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi Nabi Muhammad yang hantar kau datang ni, Nabi Muhammad tu adalah orang yang benar. Tapi aku nak beritahu kau, minta maaf, rumah aku ni tak ada lain kecuali air je. Miskin je. Isteri Nabi ni, rumah dia tu tak ada makanan kecuali ada air, kata isteri Nabi SAW seorang. Bila kata summa arsala ila ukhra, dia balik pergi jumpa Nabi Rasulullah, pergi dah rumah tu tak ada air dia. Air ada, tak apa lagi rumah bini nombor 2 pula, nombor lagi kat bini lain pula. Bila pergi kat nombor satu lagi tu, faqalat mithlu dhalik, cakap benda yang sama, wallazi ba'ataka bil haqq, demi sesungguhnya Allah Ta'ala yang telah mendatangkan Nabi Muhammad dengan kebenaran, dekat rumah aku ma'indi illa ma', kat rumah aku tak ada air lain kecuali air sejuk je. Oh kacau, miskin sangat ni. Bukan isteri kedua tanya lagi Nabi, Nabi kita pergilah rumah bini lain, pergi try tanya. Pergi tanya, semua tak boleh. Bila tak boleh, semua tak ada air, apa yang berlaku? Nabi SAW pun tanya para sahabat. Cerita hadis ni, Nabi SAW ni tanya para sahabat, man yudhifu hadha al-lailata rahimahullah. Nabi Muhammad tanya, dalam ramai-ramai kita ni, siapa yang boleh ambil hamba Allah ni untuk jadikan tetamu pada malam ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi rahmat kepada dia. Nabi dah cakap lagu tu lah. Bila Nabi cakap lagu tu, apa yang berlaku? Faqama rajulun min ansar, ada seorang lelaki daripada Ansar berdiri. Macam kita ramai-ramai ni kan. Nabi kata, ni ada seorang tetamu ni, dia orang miskin, tak ada makanan pada malam ni. Siapa nak ambil dia sebagai tetamu pada malam ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi rahmat pada dia. Nabi cakap lagu tu, dalam ramai-ramai tu ada seorang berdiri, sahabat Nabi. Dan lelaki tu lelaki Ansar. Bila dia berdiri, dia kata apa? Dia kata, faqala ana ya Rasulullah, biar aku ambil Rasulullah. Aku ambil hamba Allah ni, bawa ke rumah aku, tidur ke rumah aku. Malam ni aku bagi makan pada dia, mudah-mudahan aku ni dapat rahmat daripada Allah SWT. Ni hamba Allah ni cakap sahabat Nabi ya. Bila jadi lagu tu, fantalaqa bihi ila rihlihi, dia pun ambil dah hamba Allah tadi, balik ke rumah. Bila balik ke rumah, qala qa'adu wa akala dhaif, falamma asbaha qadan 'ala Nabi SAW. Jadi bila sampai dekat rumah ni, dia pergi tanyalah kepada isteri dia. Dia tanya kepada isteri dia, hal indaki syai'. Ni balik bawa tetamu sampai rumah, sampai kat dapur tanya, yang ada makanan di rumah itu. Masa dia kata nak ambil tetamu tu, masa tu dia tak tahu lagi tu rumah tu ada makanan ke tidak. Masa tu kan. Tapi bila Nabi kata nak dapat rahmat tu, dia punya seronok tu tak tahu. Boleh dulu. Lepas tu kita tanya rumah. Balik ke masuk ke dapur tanya, hal indaki syai'. Kat rumah kita ada makanan ke? Tanya ni laki ni kepada isteri tadi. Apa kata isteri? La illa qutu sibyani. Dia kata tak ada. Kalau ada pun sikit untuk anak-anak kita nak makan. Orang hamba Allah ni pun tak berhenti juga orangnya. Hamba Allah ni pun orang miskin. Ni hamba Allah ni, sahabat Nabi bila dengar, dia kata fa'allilihim bisyai'. Tadi lah, anak kita ni
kau tidurkan dia. Kan tidur dia. Tidurlah. Bila tidur tu, fa idza dakhala daifuna, bila isteri bawa balik masuk anak tidur, dia pun panggil tetamu saudara rumah. Fatbi'a as-siraj, dia padamkan lampu. Bila nak makan tu dia padamkan lampu. Wa urihu ana nakulu, aku nak memperlihatkan, aku nak mempamerkan kepada dia macam aku ni makan. Boleh tak makan apa? Makanan sikit, nak jamu tetamu kan? Jadi tetamu makan tu sikit. Kalau aku makan, dia makan, tak orang nak banyak lah. Jadi macam mana nak bagi tetamu dia makan banyak? Yang aku ni, aku sendiri ni biar tak makan, tapi dilihat macam makan. Cara dia tutup lampu, makan dalam keadaan gelap. Macam itu dah. Jadi tutup lampu, biar aku nak pamerkan ni macam aku ni makan. Fa idza ahwa yakul, tak apalah, bila gelap pakak-pakak makan. Faqumi ila siraj hatta tudfi, makan sampai selesai. Qala qa'adu wa akala ad-dhaif, sahabat tadi, tetamu tadi makan sampai selesai. Falamma asbaha ghadan, sampai pagi subuh tu, diorang pun pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, qad ajiballah man sani'ikuma, Allah Ta'ala kagum dengan tindakan dua orang lelaki isteri tadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa? Yudhifukuma al-lailata, dengan cara kamu bagi makan kepada orang miskin tadi. Nampak? Islam, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia perasaan, macam mana? Perasaan yang dikatakan sebagai kesian dengan orang miskin berlaku kepada para sahabat terdahulu. Itu cara didikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu part lah rasa kesian. Ada satu lagi, Nabi Muhammad ni selalu pamerkan kebimbangan. Nabi ni masa ayah hidup, Nabi ni dia pernah pamerkan kebimbangan dia yang bakal berlaku pada umat dia. Apa? Antaranya Nabi Muhammad bimbang riak berlaku di kalangan umat. Buat apa-apa nak tunjuk orang. Maksudnya itu masalah besar. Nabi Muhammad disebut dalam satu hadis, Nabi kata, inni akhafu alaikum mimma akhafu min masihid dajjal. Ada perkara yang aku cukup takut daripada takutnya Dajjal. Dajjal ni apa? Yang kita baca dalam hadis, mata sebiji, tulis kat dalam kafir, dia pergi cakap apa semua jadi, orang pakai ikut. Oh bahaya macam dia cakap apa semua jadi. Yang tu pergi bimbang tak? Nabi kata ada lagi bimbang pada tu lagi, kata Nabi SAW. Sahabat Nabi tanya, apa benda Rasulullah? Nabi kata asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Sahabat Nabi ni bila dengar Nabi kata asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi, mereka tanya, masyirkul khafi ya Rasulullah, syirik yang tersembunyi itu apa dia Rasulullah SAW? Nabi SAW kata ar-riya, menunjuk-nunjuk. Macam mana dia katakan menunjuk-nunjuk? Yaqum rajulu salatahu, seorang lelaki ni sembahyang, wa yuzayyinu salatahu, dia mempercantikkan ibadat dia, liyura an-nas, supaya manusia bagai tengok. Dia sembahyang dekat rumah tu, Masya Allah laju, kucing pun pening tengok dia sembahyang, berom-berom laju tu kan. Tapi kalau dia mari kat surau tu, dia punya kelihatan khusyuk, walaupun tak khusyuk. Kan? Dia ada orang macam tu tak? Yang tu rupa-rupa ni Nabi Muhammad pernah sebut kebimbangan. Nabi bimbang. Nabi Muhammad SAW dia pernah sebut kebimbangan dia tentang orang yang baca Quran, tapi sebenarnya dia baca Quran, dia keluar daripada Islam. Nabi pernah sebut benda tu, kebimbangan Nabi SAW. Ada satu hadis Nabi SAW kata, innahu yakhruju min di'i hadha qaumun, akan berlaku satu kebisingan dalam kaum ini, kata Nabi SAW. Ni umat Nabi ni, Nabi kata akan ada satu keadaan yang kaum itu datang, dia buat bising dalam masyarakat. Apa kebisingan mereka? Yatluna kitaballah ratban, dia baca Quran cukup sedap. Ni baca Quran ni bahasa Arab. Tapi bila dia baca Quran, la yujawizuhu hanajirahu. Tapi Quran yang dibaca tu sekadar di halqum, tak lebih daripada tu. Baca Quran bagus tak? Tapi Quran yang dibaca tu tak ada kesedia amalan, tapi sekadar di halqum sahaja. Dan Nabi kata yakhrujuna minad-din kama yakhruju as-sahmu minar ramiyah. Nabi SAW kata mereka ni keluar daripada agama Islam seperti mana keluarnya anak panah daripada pusar panah. Dia tarik panah tu kan, panah tu keluar kan. Macam itulah mereka ni keluar daripada Islam, walaupun mereka ni kelihatan membaca Al-Quran. Nampak? Siapa golongan itu? Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dia sebut yang dikatakan kalangan itu adalah kalangan Khawarij. Siapa dia kalangan Khawarij? Khawarij satu kalangan yang mudah sangat nak mengatakan orang lain ni sebagai terkeluar daripada Islam, walaupun orang yang dituduh itu sekadar melakukan dosa sahaja. Orang buat dosa je, berzina je. Bila dia berzina, kita tuduh kafir. Nampak?
Ada orang macam tu kan? Wala'iyadzubillah. Nabi Muhammad pernah nyatakan kebimbangan tersebut. Tak apa, kita tengok dalam hadis ni macam mana sahabat Nabi ni, dia ada satu perasaan tu, kesian dengan orang miskin. Ni dah rembat kita punya makanan. Kawan ni pula dia buat ni, aku nak cerita benda ni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kawan ni yang tak dikenal dia mengakui kita punya makanan. Dia kata inni muhtaju ala iyan. Aku ni orang miskin, aku ni ada ahli keluarga wajib hajatun syadidah. Aku memerlukan makanan. Ni kata hamba Allah ni, fa khallaituhu sabila, aku lepaskan dia. Bila lepas tu apa berlaku? Fa asbahtu sampai waktu pagi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumpa dengan Nabi SAW. Nabi kata, ya Aba Hurairah, ma fa'ala asirukal bariha. Yang ni orang panggil mukjizat Nabi. Nabi tak ada kejadian itu. Tapi sampai waktu pagi, sembahyang subuh, Nabi tanya Abu Hurairah, apa sudah jadi dengan orang yang kau tangkap semalam? Macam mana Nabi boleh tahu? Kan? Zaman dulu tak ada WhatsApp, belum ingat tu. Zaman dulu tak ada SMS, Facebook lagi tak ada lah. Zaman tu. Tapi Nabi Muhammad ni boleh tahu. Nabi tanya, macam mana orang yang semalam datang? Apa kata Abu Hurairah? Ya Rasulullah, syaka hajatan syadidan wa iyanan farahimtuhu fa khallaituhu sabilahu. Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, dia ni cerita tentang kesusahan dia. Bila cerita kesusahan dia, aku dia rasa kesian dekat dia, aku lepaskan dia. Apa kata Nabi SAW? Amma innahu qad kadzabaka wa saya'ud. Nabi kata, kau kena ingat, sebenarnya dia bohong kau. Dia tu tak ada anak pun, dia tak ada keluarga pun, dia tipu kau. Tapi percayalah aku cakap, dia akan datang pula esok. Nabi cakap kepada Abu Hurairah. Apa berlaku? Bila fa'araftu annahu say'ud liqauli Rasulullah SAW, innahu say'ud farasattu. Nabi kata, bila Nabi cakap Abu Hurairah, dia datang. Kata Abu Hurairah, aku yakin dia mesti datang. Jadi sebelum datang apa berlaku? Farasattu, aku hintai dia. Hintai, letak sikit makanan, umpan, dia mari tak mamat dia. Rupa-rupa mari. Bila mari berlaku kejadian yang sama, tangkap, aku akan cerita orang yang kau ke Rasulullah SAW. Dia kata, ya Rasulullah, wahai Abu Hurairah, aku dah orang miskin, aku ada keluarga, tolonglah aku. Abu Hurairah pun lepaskan. Kejadian itu berlaku sampai 3 kali. Okey, bila berlaku 3 kali, kali ketiga, dia kata, da'ani u'allimuka kalimatin yang fa'unka Allah biha. Lebih 3 sampai kali keempat, tangkap. Bila tangkap tu, ukur nak bawa engkau ni kepada Rasulullah SAW. Dia cakap, ya Rasulullah, wahai Abu Hurairah, tolong lepaskan aku. Tolong lepaskan aku janji kepada engkau, kalau kau lepaskan aku akan ajar kepada engkau satu perkara yang dapat manfaat kepada engkau. Aku ajar ilmu yang manfaat kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah ni bila dengar, dia kata, bahawa apa tu? Dengar ilmu kan. Ilmu apa ni? Kawan tu kata, idza awaita ila firashik faqra ayatul kursi. Apabila kamu nak tidur nanti, kau bagi sebelum tidur tu baca ayat kursi. Pesanan hamba Allah. Kau nak tidur nanti, kau baca ayat kursi. Kalau kau baca ayat kursi, apa jadi? Dia kata, fa innaka la yazala 'alaika minallahi hafiz. Allah Taala akan jaga engkau. Wala yaqrabuka syaitan hatta tusbih. Syaitan tak akan dekat kepada engkau sampai subuh. Cerita hadis ni lah. Nabi Muhammad ni ajar cara nak tidur. Dalam hadis, kalau kita baca, Nabi Muhammad SAW ajar, masa kita nak tidur ni, Nabi suruh kita kebah tempat tidur dulu. Ada hadis. Nabi SAW ajar, bila kita nak tidur, duduk kat tempat tidur tu, ambil kain kita tu kebah. Masa kebah, walisabillah, dah baca juga nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Bila baca tu, kenapa? Sebab masa kita tidur ni, kita tak tahu ada makhluk lain yang duduk kat situ. Dia yang kena tidur ke hantu. Dia duduk, lepas, nyawa terlepas. Kan? Waktu muncul Allah sebut la ilaha illallah, tak boleh. Nak tak kebel lagi tak keluar. Dia tadi kan. Tak boleh tak nak sebut kan. Kena tidur ke hantu. Kita kena tidur ke hantu. Jadi Nabi Muhammad ni bagi tahu, masa kita nak tidur, kebas baca bismillah. Kenapa? Sebab ada makhluk lain duduk kat situ. Apa? Dalam hadis Nabi Muhammad SAW tidur. Macam mana Nabi tidur? Nabi tidur di lampung yang kanan, menghadap arah kiblat. Ke sana. Nabi Muhammad SAW naik atas masjid, tiba-tiba ada seorang sahabat nama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Dzar Al-Ghifari tidur atas masjid. Dah tidur atas masjid. Wa ana muttaji'un ala batni. Aku tidur telungkup. Tidur terak atas masjid. Nabi ni nampak, faraqadani birijlihi. Nabi gerak aku bangun menggunakan kaki. Ambil ingat.
Nabi gerak orang bangun tidur pakai kaki, Syekh. Dia tajuk gerak orang pakai kaki ni. Dia ada satu tajuk pula orang bincang. Boleh bincang. Nak kenakan hukuman jenayah kepada bapa yang rotan anak, ingat? Ramai orang tanya, anda tak tahu Allah Alam. Pada anak meletakkan hukuman jenayah kepada bapa yang merotan anak pada nama bapa. Tak sewajarnya berlaku lah. Orang berat, Syekh, kalau apa bapa-bapa kat Malaysia ni. Okay. Kita pula budaya orang Melayu ni ada budaya rotan anak. Sekarang mungkin kurang lah. Dulu Syekh kan bukan sekadar rotan, tadi pinggang habis keluar. Tu kita bayar, bapa aku dulu boleh tahan. Dia rembat tu memang betul punya rembat dulu Tapi ada satu kesilapan yang berlaku dalam masyarakat kita. Bila kita dikata amalan merotan anak tu sunnah, itu silap. Sunnah Nabi rotan anak itu silap, tak betul. Sebab dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata murul auladakum bis-salah wa hum abna sab'a sinin. Nabi kata suruh anak kamu sembahyang masa umur dia 7 tahun. Wadribuhum wa hum abna 10 sinin. Dan pukul mereka apabila mereka ni capai umur 10 tahun. Nabi kata pukul, Nabi tak kata pukul menggunakan alat. Ada. Pukul tu menggunakan apa? Ada seorang ulama dalam mazhab Nabi nama Ibnu Abidin. Dia kata pukul tu guna tangan. Pukul anak guna tangan ni macam mana ni pukul kita ni? Dia tepuk tu ya, sana. Tak semayang, tak semayang macam tu. Bukan kau ambil rotan berang sambil bekat. Tu tak boleh lah. Nampak tak? Itu maksud hadis Nabi SAW. Zaman Nabi SAW mana ada rotan lagi? Zaman Nabi tak ada rotan, Syekh. Rotan ni bagi tanah Melayu. Kalau lah zaman Nabi dah ada rotan, maknanya Islam di tanah Melayu zaman Nabi lah. Tapi rotan tak ada. Yang ada dalam budaya orang Arab, dia pukul menggunakan asyad, satu alat pemukul yang dibuat daripada kulit. Dan apabila disebut sebagai alat pemukul, selalunya melibatkan jenayah. Contoh, hukum hudud bagi orang yang berzina 100 sebatan kan? Allah Ta'ala sebutlah az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Allah Ta'ala kata pezina lelaki perempuan sampai kesalahan 100 sebatan. Sebatan itu Quran kata fajlidu, jilid. Jilid ni bukan jilid ni. Kita faham jilid ni bukan. Al-jilid ni mana kulit. Tu kita jilid pertama, jilid kedua kita sebut tu kan. Alat pemukul yang diperbuat daripada kulit sama Nabi SAW. So juga orang yang qazaf, bila orang tu menuduh zina, gagal datang orang saksi, kena sebab belakang dia kan. Yang tu pun menggunakan alat. Tapi kalau mendidik anak, tak ada hadis Nabi ajar kena menggunakan alat. Semua menggunakan tangan. Nampak? Jadi kalau kita kata pukul anak, ya memang sunnah. Tapi pukul anak yang tidak menggunakan alat, itu sunnah kan. Tapi kalau pukul anak menggunakan alat, itu bukan sunnah. Itu budaya orang Melayu, budaya orang Arab, budaya orang Pakistan. Orang Pakistan kalau dia marahkan anak, dia bukan guna alat yang berbentuk rotan, berbentuk alat siat yang kulit tu kan. Selipar pun ada. Tu lagi anak masa belajar Pakistan, cerita belajar Pakistan, semayang kat Masjid Afghanistan. Ada satu masjid. Masjid ni pendapatan orang Afghanistan di situ. Kita semayang, lepas tu kita keluar. Ni Pak Imam tu dia keluar, dia kejar anak dia tak semayang. Dia kerja anak dia ambil slipper tu, berak dia rembat dalam muka budak tu. Anak astagfirullahaladzim, agak canggih. Itu dia Pakistan. Orang Melayu tak ada lah budaya ni kan. Orang Melayu ni dia pakai rotan satu. Yang kedua dia guna apa orang Melayu ni? Tali pinggang. Berapa lari je, lari kan. Nak cerita bila orang kata sunnah merotan anak, ini masalah. Dia tak tepat. Kita kena pukul memang sunnah, tapi pukul menggunakan tangan, itu tepatnya. Tapi kalau menggunakan alat, itu bukan sunnah. Itu sunnah Melayu, bukan sunnah Nabi SAW. Ingat tu kena clear elok tu. Gitu. Tak apa, itu satu tajuk. Yang kita sebut Nabi Muhammad ni, dia naik atas masjid, ada seorang sahabat tidur telungkup, Nabi gerak pakai kaki. Bila bergerak tu, Nabi Muhammad kata, ya Junaidib, innaha tij'atu ahlina. Kau tidur telungkup ni, ini cara tidur ahli neraka. Ambil kau. Oleh Nabi SAW itu kan. Nak bagi tahu Nabi Muhammad SAW ni sampai bab tidur pun Nabi ajar. Tapi dalam part ni ada satu cerita pula. Hamba Allah ni yang tak dikenali, dia pergi curi makanan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bila dia curi makanan Abu Hurairah kata, aku nak bawa cerita kau kepada Rasulullah SAW. Dia pun dia takut, dia kata, dah ni tolong lepaskan aku.
Aku nak ajar pada kamu ilmu yang boleh memberi manfaat kepada kamu. Yang kamu tanya, ada apa benda tu? Sini, sebelum kau tidur, baca ayat kursi. InsyaAllah, setan akan dekat pada kau, Allah Ta'ala akan jaga kau sampai pagi. Kawan ni bila dengar, dia pun, boleh tahan juga ilmu ni. Dia pun balik cerita dekat Rasulullah SAW. Jadi bila jumpa dengan Nabi SAW, Nabi Muhammad tanya, ma fa'ala asiruka al-barihah. Dia tanya, semalam tu, datang lagi mangkuk. Dia tak sebutlah mangkuk, anak sebut mangkuk tu kan. Dia tanya, Ustaz dia guna mangkuk ke Ustaz? Mampu tu, jawab kan. Dan Muhammad tu datang lagi ke Rasulullah? Wahai Abu Hurairah, mereka kata, dia datang lagi. Dan dia bukan sekadar datang, bahkan ya Rasulullah za'ama annahu yu'allimuni kalimatin yanfa'uni Allah biha fa khallaitu sabilahu. Dia datang pada aku, dia siap ajar pula beberapa kali ayat kursi tadi, disebabkan dia ajar aku ilmu, aku lepaskan dia. Nah, apa Nabi Muhammad tadi? Dia jawab mahiyah, dia jawab qala li, dia pun sebut Mamat cakap kepada aku, kata Abu Hurairah, dia ajar baca ayat kursi. Kalau kita baca ayat kursi sebelum tidur, setan akan dekat, Allah Ta'ala akan jaga sampai pagi. Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi, faqala Nabi, amma innahu qad sadaqaka wa huwa kadhub. Kau kena ingat, dia tu datang, dia pergi ajar pada kau. Masa nak tidur baca ayat kursi, setan tak akan dekat, Allah Ta'ala jaga sampai pagi. Dia ajar tu betul-betul. Tetapi kau kenal tak Mamat tu siapa? Siapa dia yang datang tu? Sudah. Siapa dia? Siapa dia? Qala dzaka syaitan. Setan itu. Main-main kau. Setan datang ajar baca ayat kursi. Hadis ni hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis ni hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Cerita menarik. Hadis ini nak ajar pada kita apa agak-agak. Dia nak ajar pada kita ni nak belajar kebaikan daripada orang jahat pun tahu. Betul tak? Setan mari ajar. Setan ni jahat. Mana ada setan baik? Ada ke setan baik? Benda tu tak ada kan. Dan setan lah. Kita pun orang Malaysia, kalau dia orang jahat, kita panggil setan. Ni setan mangkuk kan. Betul tak? Nak cerita setan, dia ni orang jahat. Tapi kalau dia ajar benda baik, kita kena akui benda tu adalah benda baik. Betul tak? Orang kafir kadang-kadang dia ajar benda baik, tapi dia tu kafir. Kafir tu satu part baik, dia tetap baik. Betul tak? Islam dia ajar pada kita, walaupun kebaikan itu dibuat oleh orang bukan Islam, benda itu tetap baik. Dan Islam ajar pada kita, kalau benda yang tak baik itu dibuat oleh orang Islam, benda itu tetap tak baik. Kan? Mari orang Islam ni ajar untuk jadi penyamun. Agak-agak baik lah. Tak baik penyamun. Sebab apa? Sebab benda itu tak baik. Walaupun yang ajar tu orang bukan, walaupun yang ajar tu orang Islam sekalipun, Islam ajar cantik dah. Faham dia? Dia nak bagi tahu pada kita, kebaikan itu kita kena belajar walau daripada siapa sekalipun. Kan Nabi kata unzur ila maqal wala tanzur ila maqal. Sayyidina Ali karramallahu wajhah dia pernah sebut, tengok pada apa yang dia cakap, bukan tengok pada siapa yang cakap. Faham? Islam. Kalaulah kita belajar daripada orang kafir yang kebaikan itu kita boleh belajar, lebih-lebih lagi kita boleh belajar kebaikan daripada orang baik. Betul? Orang baik, dia buat satu kebaikan dia kita cerita dekat orang. Apa tujuan? Tujuannya kita boleh belajar kebaikan itu. Ini kita baca surah Al-Fatihah. Apa kita baca? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjuk padaku jalan lurus. Jalan apa? Jalan yang boleh menyebabkan aku ni jalan yang seperti mana telah kamu bagi jalan orang dulu. Siapa dia orang dulu tu yang Fatihah maksudkan? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Kan? Itu para nabi, tiru para nabi. Ingat, tiru para nabi bukan mengaku jadi nabi. Mengaku jadi nabi kacau. Kalau sebut dia macam mana nabi dulu tu beramal, lagu tu kita beramal. Was-siddiqin, orang yang benar hati dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang benar para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Uthman, Ali, Umar, sahabat-sahabat Nabi tu kan. Apa? Asyuhada, orang mati syahid, yang boleh merelakan diri dia mati semata-mata untuk menegakkan kalimah Allah. Orang macam ni kita kena contohi. As-salihin, orang-orang yang soleh. Orang soleh saya kena belajar. Tunggu ni Ali meninggal, orang baik. Betul? Tak tahulah, takut ada orang marah pergi sebut nama Tunggu ni Ali. Takkan sebut nama orang tua ni pun marah. Teruk ni kamu. Syekh, anak kadang-kadang bila dengar cerita tu nanti macam tak percaya. Betul ke orang tua ni meninggal? Kita dah fikir, betul ke orang tu meninggal? Dia fikir ni, kita ingat balik macam mana Nabi masa meninggal ni. Cerita Nabi masa meninggal tu berlaku pada Umar Al-Khattab. Mengamuk.
Ngamuk, tak percaya, tak percaya. Tak ada siapa yang kata Muhammad mati kau pancung pada dia. Betul kan? Cerita. Sebab apa? Sayang. Salah ke sayang orang baik? Tak salah. Islam memang galakkan kepada kita untuk kita sayang pada orang baik. Bukan semata-mata sayang. Kebaikan dia itu kita kena belajar. Kita kena tahu ladani kebaikan dia. Islam ajar. Tapi kalau kita sayang orang baik, janganlah buat khurafat. Ini satu masalah besar ni. Dia buat khurafat lah, inilah, mendung lah, bomba-bomba. Ini apa hal ni? Ada begitu, janganlah, jangan begitu. Sayang pada Nabi SAW, sahabat Nabi, dia orang tak pernah buat khurafat pada Nabi SAW. Nabi Muhammad meninggal anak seorang. Anak nama Ibrahim. Meninggal hari itu, Nabi Muhammad menangis Nabi Muhammad. Hari itu gerhana bulan. Sahabat Nabi tengok, yang ni bulan pun turut sama bersedih dengan Nabi Muhammad. Ni ayat-ayat orang poyo. Dia perah bercinta. Bila perah bercinta, dia termenung, dia tengok bulan. Oh, bulan pun nampak suram bersama dengan aku. Macamlah dia tu bagus sangat. Ini poyo orang ni. Jadi macam tu kan. Ni cerita bulan tu suram hari tu. Jadi gerhana bulan pada hari tu. Sahabat Nabi kata, inilah menandakan bulan turut bersedih bersama dengan Nabi SAW sebab mati anak Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad ni bila dengar tu, Nabi buat ucapan. Nabi kata, Innal qamara wa syamsa ayatani min ayatir rahman. Kata Nabi SAW. Tu, bulan, matahari adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada kaitan dengan kematian seseorang. Nampak? Tidak ada kaitan dengan kematian seseorang. Itu disebut oleh Nabi SAW. Okey, kita sayang turun ni, tapi janganlah buat khurafat. Macam-macam keluar. Nasib baiklah turun ada ini orang yang dia dah agak bang gaji kot. Dia dah agak dia nak meninggal ni, apa orang nak buat pada dia? Syekh, masalah anda pernah tengok dengan mata kepala anda macam mana ada orang Hindu dia sujud kat kaki Tuan Aziz. Ni dekat tapar adalah satu ceramah tu kan, anak pergi hari tu kat tapar tu. Follower itu ditugaskan untuk follow guru. Ni orang salam, kita orang Islam ni cium tangan Nabi lah tu. Masa kita tu salam-salam tu mari Hindu tak main-main tak, sujud kat kaki. Anan astagfirullahalazim. Terkejut astagfirullahalazim. Kita bila tengok ni, apa benda kita fikir tu teringat kadang-kadang kita pergi ada tokong tertentu yang ada patung tokong ni gambar orang. Oh, patung tu orang Melayu pakai serban. Anda tak jumpa tau. Anda boleh jumpa ada gambar yang pun anda simpan gambar. Patung tokong, patung tu gambaran orang lain pakai serban. Kita pergi tanya orang Buddha apa, dia kata itu patung haji je tu. Patung haji. Patung kenapa buat? Kami semua. Kenapa semua? Dulu masa kami masuk kat tanah Melayu dulu, ni tuan-tuan haji Melayu ni sambut kami bangga. Jadi kami puja dia orang. Kami bagi makan setiap hari pada waktu tu kecuali bulan Ramadan. Betul, dia cerita betul ni. Dia kata kami bagi makan setiap hari kecuali bulan Ramadan. Kita tadi kenapa tak bagi bulan Ramadan? Sebab kami tahu orang Melayu ni puasa. Anak kata kena bagi juga sebab ada waktu sahur, waktu buka puasa. Dia kata dia lah, gurau kata dia kan. Ada. Ada bimbang. Takut-takut dia buat satu patung ni Aziz mampus. Wallahiyadzubillah, kita berlindung dengan Allah SWT. Tunggu ni Aziz, mungkin dia dah perasan kot. Dia pergi pesan pada anak-anak dia. Anak dia menantu dia kan, dia beritahu. Dia kata tanah dia, tanah bubur tu jangan ambil buat azimat, jangan. Nampak? Baguslah, maknanya dia dah fikir dah benda-benda buruk yang bakal berlaku. Orang sayang dia sampai tahap kan? Kita orang Islam mungkin taklah kot walaupun ada tu pun nasihat ni. Ada jadi kaki buat azimat ni pun ada. Ambil nak azimat ni simpan. Pergi ke Mekah tu, ambil tanah Mekah balik berkat. Tanah Mekah balik Malaysia. Gila. Ada tak orang pakai macam tu? Belambak. Betul kan? Tu kena ingat tu. Sebab ni buah-buah khurafat tu nak masuk dalam jiwa manusia. Dah jangan. Sayang pada Tuhan Aziz, tafadhal. Tak jadi pun masalah pun. Khurafat yang ada buat. Sana. Dan kita tak nafikan, memang dia banyak kebaikan. Anak sendiri, anak ada pengalaman peribadi dengan tu guru. Anak kenal tu guru ni masa anak sekolah tahfiz Quran, masa umur anak 13 tahun. Tu ustaz anak tengok tu guru secara live. Tengok live setu kan. Mari umur 16-17. Ni anak ada tulis cerita dalam Facebook. Kan orang seronok pun cerita pelik-pelik ni. Anak masuk mengaji pondok Lebok Tapah. Tu guru ni Azim ni dia bertemu dengan Allahyarham tu guru anak. Allahyarham tu ni Aziz bertemu dengan tu guru anak, tu Haji Abdullah, tu Lebok Tapah. Anak ni antara anak murid terapak tu Haji lah. Masa tu kita rapat dengan tu Haji lah, kita tak panggil tu Guru Haji lah, kita panggil Abi Haji lah.
Ni orang Kelantan tahulah, kan? Jadi cerita dia, Tuku Aziz dia mengajar kat Dewan Zulkifli tu. Habis mengajar tafsir, dia pergi sebut. Dia kata Mufti Saudi waktu keluar fatwa, air masuk dalam telinga batal puasa. Tak batal puasa. Air masuk dalam telinga ni tak batal puasa. Tu nanti kata, ambo nak sebut apa dah, tapi takut balah. Ayat tu guru tu. Pak Yom Kelantan, dia macam Jerman, dia kena terjemah. Dia kata, saya ni nak sebut lama dah. Tapi kalau sebut bimbang-bimbang gaduh, tiba-tiba tok peti. Dia mufti ni orang Kelantan pergi tok peti. Bukan peti tabung tu. Kan dia mufti tu dipanggil tok peti orang Kelantan. Tok peti Saudi waktu keluar fatwa kata tak batal. Kata tu ambo sokong. Ambo sokong tu masuk dekat harakah muka depan tadi kecil. Masa tu anak lebih kurang 15-16 tahun masa tu umur. Tuku Hajilah ni dia naik atas masjid hari tu, dia bawa surat khabar. Harakah mengajar itu. Kuliah Zuhur itu bawa harakah. Kan anda ingat dalam Malaysia ni, tu guru yang mengajar bawa harakah ni 2 orang. Yang pertama Tuku Hajilah, seorang lagi Al-Zaram Ustaz Ahmad Basri. Kenal kan? Kenal sama Basri? Kebetulan ini ya. Oh itu canggih je, dia mengajar bawa harakah. Dia baca kitab 3 baris, harakah di bawah muka surat dia baca. Dia mengajar satu surah dekat Subang Bestari, Sungai Buloh tu lah. Dia mengajar mustika hadis, anak mengajar fiqh kat situ. Dok sembang ada orang kuasa situ bombang-bombang sembang, dia kata, anak kata, ada orang mengajar hadis ni? Ada Ustaz Ahmad Basri. Lama dah mengajar? Oh, lama dah Ustaz. Kat 7 tahun lah. Oh, lama mengajar. Ni cerita masih hidup lagi kan? Lepas tu, banyak dah dia baca hadis. Ada 3 hadis. 7 tahun 3 hadis. Ada tu kejut. Wah, agak ni syarah. Tak ada lah Ustaz. Orang sini tak pandai politik. Dia ada politik tu. Kan tu haji tu kan. Dia baca harakah. Oh, hebat Ustaz tu kan. Ada seorang lagi ni, Tuku Haji Abdullah ni. Cerita gitu, dia bawa harakah naik. Dia baca kitab. Masa mengaji kuliah Zuhur tu, baca kitab Buyatul Tulab. Buyatul Tulab ni kitab fiqh lah, mazhab Syafi'i. Dia baca lebih kurang, dia kata, cukup lah hari ni aku nak marah aku Tuku Aziz ni. Dia buka harakah ni Aziz ni kata gitu. Oh, sedap dia kutuk Tuku itu. Masa rasap dia kutuk, kita dengar tu. Dia betul tu guru ni. Ni tu guru kutuk tu guru. Tuku Haji Abdullah ni kutuk tu Haji Tuku ni Aziz. Masa tu sama-sama tu guru lah, ikut dia lah kan. Kutuk-kutuk tu dia bagi tahu ada seorang Ustaz Haji Husin masa tu. Ustaz Haji Husin ni dia ni ada kat situ masa tu. Dia kata tolong bagi tahu ke Ni Aziz. 3-4 hari kemudian Ni Aziz datang manja. Dia mengajar, mana duduk kat belakang, cuma dengan kuliah. Dia problem tu Hajilah ni, dia mengajar, dia pejam mata tu masalah. Hajilah ni dia mengajar, dia baca kitab, lepas dia pejam mata. Dia baca kitab, dia pejam mata. Tu style dia. Jadi siapa dekat depan dia, nak tidur ke, nak mati ke, apa kau mu. Itu style Hajilah. Kan? Dia baca kitab, dia pejam. Dia baca kitab, dia pejam. Mengaji ni macam pedam. Kita di depan, tu pun ada dekat belakang. Kita nak mau gelisah dah. Tu bunyi dekat belakang. Mesti besar. Mari jumpa Tuku Hajilah. Jadi seorang budak tunggu-tunggu. Kau boleh? Tuan Aziz tengok. Oh, Nek Aziz mari tak? Nek Aziz mari tak? Mari nak tahu. Mari nak tahu. Kita budak pondok seronok hari tu. Sebab tak ada kelas. Seronok kan? Pondok hari tak ada kelas tu seronok banyak. Betul kan? Dia naik tu, Tuan Aziz naik atas rumah Tuan Hajilah. Dia buat apa tak apa, Wallahualam. Kau dia lah nak debat ke nak bomba betul kan? Lepas tu asal naik tu Tuan Aziz naik semayang qabliyah. Bila nak qomat tu baru Tuan Hajilah naik. Bila Tuan Hajilah naik dia tolak Tuan Aziz jadi imam. Imam semayang tu. Bila imam semayang tu, habis semayang tu mengadap arah makmum. Dia kata ni nak bagi tahu, nak royak. Kalau orang kata ni nak royak kan. Dia kata nak bagi tahu ni. Dia kata hang pasal air masuk di bantingan ni batal puasa ke tidak. Sebenarnya dua-dua betul. Kita nak murid tu balawak. Apa juga apa? Dia cakap balawak apa begitu. Kan? Dia kata dua-dua betul. Hujah dia kata yang dikatakan al-jawf, rongga terbuka tu sampai ke perut. Yang kata batal puasa tu masuk sesuatu ke dalam rongga yang terbuka yang boleh sampai ke perut. Yang tu dikatakan batal. Tapi kalau masuk lepas telinga, gegendam ni ada, air ni sekat telinga je. Jadi tak batal. Kalau gegendam kita pecah masuk ke dalam, batal. Oh, gitu je hukum debat dia. Dua-dua tu boleh raih perbezaan pendapat. Nampak? Dua orang tu guru, Tuku Haji Abdullah, Tuku Haji Abdul Aziz. Khilaf tu dia boleh hormat. Pasal hebat tu guru dulu. Kita bergaduh pakai mak, kafir orang pula. Nampak perangai tu kan?
Ni nak cerita satu karakter nama ni Abdul Aziz bin Nikmat. Ini kita boleh belajar banyak daripada beliau. Orang baik. Anak nak tulis satu buku. Bidadari dari Timur. Ada satu buku kan. Lama dah keluar pasaran. Buku tu ditulis tu anak kepada susah politik Tunku Aziz. Anak antara orang yang interview bini Tok Guru untuk nak dapatkan maklumat. Anak pergi tanya Datin Tuan Sabaria. Dia tanya soalan. Selama dah kahwin dengan Tok Guru ni, apa dia amanah Tok Guru tak pernah tinggal? Soalan. Tuan Sabaria kata apa? Satu, tahajud. Tahajud. Balik lewat macam mana pun Pak Haji ada kat 3 sejadah. Balik lewat lagu mana pun. Oh hebat. Tahajud tak tinggal Syekh. Ada pula satu YouTube keluar tu kan kata Tok Guru Aziz tinggal tahajud 3 hari, 3 kali ya. Seumur hidup dia. Oh, kita ni terkejut semua dah. Tu salah kita kan. Tok Guru Aziz ni tahajud. Tu cerita Datuk Usam pula. Datuk Usam mau baik dengan Tok Guru kan. Bekas kanak-kanak jadi di Kelantan. Dia pernah cerita pergi musafir dekat satu hotel tidur. Ni tidur ni hari tu lewat. Tidur atas tilam. Tok Guru ni tidur kat 3 sejadah. Tidur kat 3 sejadah. Datuk Usam ni tanya dah, apa tidur bawah tu? Tok Guru tidur atas hati ni. Dia kata tak boleh kalau tidur dekat atas hati nanti tak bangun tahajud. Dia tidur kat sejadah tu. Oh hebat kita orang kuih. Nak samakan kita dengan dia. Oh, mengagumkan. Betul tak? Mengagumkan. Ni satu karakter tau Tok Guru Aziz. Cerita kahwin ni banyak cerita aku ni. Anak tulis buku saja kan. Kezuhudan Omar Abdul Aziz, Kesederhanaan ni Abdul Aziz. Buku tanah tulis kat 10 tahun dah buku. Hari ni pakat-pakat cari. Pakat cari. Betul sungguh. Nak cakap dulu. Dah tulis lama dah. Cerita pasal Tok Guru Aziz. Anak interview Datin Tuan Sabaria. Dia kata masa dia kahwin dengan Tok Guru Aziz, dia tak pernah kenal ni Aziz. Ni kira ayah dengan ayah kira. Tuan Ishaq ayah Tuan Sabaria ni berkira dengan Allahyarham Tok Guru Haji Pak Nikmat Alim. Ayah Tok Guru Aziz orang panggil Tok Guru Haji Pak Nikmat Alim orang panggil. Orang panggil juga dengan gelaran lain Pak Nikmat Grebe. Grebe sebab dia garang Ni nama Tok Guru Pak Nikmat Alim ni. Jadi dia berkira nikah nak kahwin ni Tuan Sabaria umur 16 tahun. Tok Guru Aziz umur 33 tahun. Tak pernah tengok ni Aziz secara live kecuali melalui gambar. Gambar tu pula tengok masa Tok Guru Aziz nak tolak pergi ke India. Umur tak sampai 20 tahun. Allah, nak nikah orang umur 33 tahun. Gambar kita tengok tu masa dia umur 19 tahun. Kita dia. Dia menikah. Tapi alhamdulillah dia kata bahagia rumah tangga. Sebab apa? Sebab dia kata dia ingat ayah dia. Mula dia kata arwah apa ni Tuan Ishaq. Arwah orang kata bagi mulah tu ayah. Kan? Arwah ni dia kata apa? Dia kata kalau kamu nak bagi suami kamu sayang pada kamu, dia ke 3 perkara. Makan dia, tidur dia, tempat tidur dia, pakaian dia. Tuan Sabaria kata dia jaga betul-betul 3 perkara. Ni pakaian ni dia tahu dia tanya majlis apa nak pergi. Mana ni ceramah, kat mana ceramah? Kat sini. Dia tahu dah warna apa nak pakai. Tak payah tanya. Tak payah tanya baju mana nak pakai, tak payah. Cukup bagi tahu program apa nak pergi. Dia dah tahu dah pakaian apa nak pakai, warna apa nak pakai. Automatik. Dia cakna sampai tahap tu. Yang kedua dia jaga makan minum dia. Lewat tadi, tak apa dah. Kan? Dia kata makan minum. Dia kata kalau makan satu hidangan dengan Tok Guru, dia takkan izinkan Tok Guru pegang sorek nasi. Tok nasi pegang kan? Jangan pegang. Dah kita bubuk. Tu nak cerita jaga lelaki, jaga suami kan. Yang ketiga, dia jaga tempat tidur. Ni tempat tidur. Dia takkan izinkan seorang pun masuk hatta anak. Dia dengan lelaki dia boleh masuk bilik. Ni dia punya cadar tu 2 hari sekali tukar. 2 hari sekali tukar. Dan dia cerita tu punya ni yang pernah bersungguh dekat dia. Tuan dia kata kita ni tua dah tapi macam pengantin baru. Oh Allah ya. Kita ni tua dah tapi macam pengantin baru. Syekh, kita dengar cerita ni mengagumkan. Betul tak? Masya Allah. Satu karakter nama ni Abdul Aziz. Ni kita dengar cerita macam ni. Kenapa kita cerita? Ambil pelajaran. Kita nak tiru kebaikan daripada orang-orang yang confirm baik. Kita dah tahu ada orang baik, kita belajar. Ke sana? Kerana kita baca hadis ni, dia boleh pamerkan kepada kita. Nabi Muhammad boleh pamerkan kepada kita. Setan ajar kebaikan pun kita boleh belajar. Walaupun dia setan, ini kan pula kita nak belajar kebaikan daripada orang baik. Lagi-lagilah digalakkan dalam Islam. Tapi kalau ada orang ajar pada tak baik, jangan duk tiru pula. Oh, ni satu masalah juga kan.
Dia kira tak boleh ni sebab hak buat ni ustaz. Biar tak baik pun, oh dia kira boleh. Jangan share. Alhamdulillah. Tu ISIS tu kan, pergi bakar orang hidup. Tu pun satu masalah. Masalah besar. ISIS pergi bakar orang hidup. Buat mahu dengan Quran, hadis, nak menghalalkan bakar orang. Gila. Yang paling ada pula orang Islam kita pertahanan. Itu aku tak faham. Bakar orang hidup ni. Ni, kafir tak buat lagu tu. Ada orang Islam yang kata boleh buat dalam agama Islam. Nampak? Tu tak cerita lagi banyak perkara lah. Ada satu istilah, minta maaf nak sebut. Anda tak minat nak sebut macam ni, tapi rasa macam ada tanggungjawab kena sebut. Ni keluar satu istilah, munafik haraki. Tak usah. Syekh, jangan Syekh.